dilaksanakan dan ianya adalah 100 markah. Kemudian C, penilaian secara amali 50 markah ataupun 50% adalah daripada ujian bertulis dan 50% lagi daripada ujian amali yang akan dilaksanakan. D, penilaian secara tugasan 50% dan 50% lagi adalah daripada ujian bertulis, ialah mata pelajaran tajwid, mata pelajaran bahasa Arab, tauhid, sirah, jawi dan akhlak. Kemudian yang terakhir, penilaian secara tugasan 50% dan bertulis 50% lagi adalah mata pelajaran khat. Kalau sebelum ni khat semata-mata kita minta supaya calon menjawab pada bulan Oktober itu bertulis mata-mata, tetapi pada tahun ini kita tambah satu lagi elemen, iaitu penilaian secara tugasan. Urusan agihan markah. Jadilah Al-Quran 100% daripada ujian syafawi yang akan dilaksanakan dalam bulan September, bermula 1 September sehinggalah 30 September. Kemudian untuk mata pelajaran yang lain, semuanya adalah 50% diri ujian bertulis, kemudian 50% lagi adalah bagi akhlak ada tugasan, fiqh, amali, tajwid, bahasa Arab, tauhid, sirah adalah tugasan, dan jawi adalah melalui lisan, khat adalah 20% lagi daripada tugasan. Penggradean mengikut format UPSRA berdasarkan skala dan grade. Ini seperti biasalah. Okey, nombor 1, untuk mendapat skor A, calon perlu mendapat skala 80 hingga 100 markah, iaitu pangkat cemerlang. Sementara pangkat baik adalah 60 hingga 79 markah, grade B. Pangkat memuaskan atau grade C adalah 40 hingga 59 markah, dan yang terakhir tidak mencapai tahap minimum yang ditetapkan, iaitu grade D 1 hingga 39 markah. Pelaksanaan ujian pencapaian sekolah rendah agama tahun 2022. Format seperti biasalah, jumlah mata pelajaran ada 9 subjek ataupun 9 mata pelajaran: Al-Quran, tajwid, bahasa Arab, fiqh, tauhid, akhlak, sirah, jawi dan khat. Jenis instrumen perincian, yang pertama penilaian secara tugasan, iaitu dalam bentuk buku skrap, ujian lisan, bacaan teks, kemudian amali. Yang kedua penilaian secara bertulis, yang ketiga penilaian secara amali. Okey, bidang cakupan sukatan untuk soalan setara ataupun penilaian secara setara 1 ialah buku teks tahun 1 hingga tahun 4. Sementara penilaian setara 2, iaitu kita menggunakan sukatan daripada tahun 5 hingga tahun 6. Okey, jadual taklimat pelaksanaan ujian pencapaian sekolah rendah agama UPSRA tahun 2022. Yang pertama, 4 Julai hari Isnin pukul 10.30 pagi, iaitu program yang kita laksanakan sekarang, taklimat pelaksanaan UPSRA tahun 2022, tindakan ataupun disertai oleh guru besar dan setiausaha peperiksaan. Besok 5 Julai hari Selasa 8.30 pagi kita mula taklimat pelaksanaan UPSRA tahun 2022 bagi mata pelajaran tajwid, Al-Quran dan khat. Dah, gentah. Tajwid bermula 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Kemudian Al-Quran 9.30 pagi hingga 10.30 pagi.
Khad 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Untuk mata pelajaran Al-Quran, kalau boleh jika sekiranya satu sekolah itu ada 10 orang guru yang mengajar subjek Al-Quran tahun 6, 10 orang pun boleh masuk sebab boleh memuatkan seramai 1,000 orang. Jadi saya target hari ini 5,500 orang lebih, tapi jumlah yang ada hanyalah 373, jauh daripada target yang kita tetapkan. Kemudian 6 Julai hari Rabu 8.30 pagi, Sirah, Akhlak dan Fiqh. 7 Julai hari Khamis, Jawi, Bahasa Arab dan juga Tauhid. Ini adalah semua guru mata pelajaran lah. Seterusnya jadual peperiksaan. Yang pertama, taklimat pelaksanaan UPSRA tahun 2022, 4 Julai, 4 hingga 7 Julai. Maksudnya mula pada hari ini sampai hari Khamis. Taklimat berkaitan pelaksanaan UPSRA sama ada secara umum yang saya sampaikan sekarang ataupun secara detail mengikut mata pelajaran bermula besok sampai hari Khamis. Kemudian penilaian secara tugasan bila taklimat besok tu secara tak langsung sekolah-sekolah akan mendapat pelaksanaan jadual pelaksanaan tugasan UPSRA yang akan dilaksanakan bermula Julai hingga 30 hari bulan September. Kemudian penilaian secara syafawi akan bermula 1 September hingga 30 September. Penilaian secara bertulis ataupun ujian setara 1, 16 Ogos hingga 19 Ogos, iaitu dilaksanakan bersama-sama dengan peperiksaan semester bagi tahun-tahun yang lain. Kemudian ujian setara 2 iaitu secara bertulis 3 Oktober hingga 7 Oktober 2022. Okey, saya terangkan perbezaannya. Ujian setara 1 dilaksanakan di semua sekolah. Sama ada walaupun calon sekolah itu hanya 3 orang sekalipun, maka ia tidak akan dilaksanakan di sekolahnya sendiri, bukan menumpang di sekolah yang lain. Dan pengawas pun pengawasnya sendiri. Sementara ujian setara 2 akan dilaksanakan mengikut format sebelum ini, iaitu 30 orang calon bagi sekurang-kurangnya 30 orang calon dalam satu bilik ataupun yang melayakkan dia menjadi pusat peperiksaan. Jika kurang, maka dia akan menumpang di pusat yang lain. Dan sukacita dimaklumkan, kita pun dah susun sekolah-sekolah yang perlu menumpang di pusat yang lain, dan kita akan maklumkan secara resmi sedikit masa lagi. Kemudian penghantaran markah tugasan dan amali kepada JKT-PP Zone yang bermula 10 hari bulan Oktober hingga 14 hari bulan Oktober. Ini wajib hantaran. Kalau hantar selepas tu kita anggap bahawa calon tidak menduduki ataupun sekolah tu tak ada calon. Satu lagi yang saya lupa nak maklumkan tadi, penilaian kita adalah secara bertulis dan tugasan. Jika mana-mana calon tidak menghantar ataupun tidak menduduki salah satu tugasan ataupun instrumen daripada 3 instrumen yang kita nyatakan tadi, maka secara tidak langsung ianya dianggap tidak hadir. Maksudnya soalan tugasan kena hantar, ujian setara 1 kena masuk, ujian setara 2 pun kena ada juga. Kalau salah satu tak ada daripada 3 tu, calon dianggap tidak hadir. Dan jika sekiranya calon tidak hadir ada disebabkan hal-hal yang darurat seperti kena COVID, ada kematian dan sebagainya, maka hendaklah dilampirkan bukti untuk ia menduduki peperiksaan secara ulangan yang akan diadakan seminggu setelah itu. 2 minggu selepas periksa yang sebenar. Dan bukti-bukti ini perlu dihantar kepada ketua pengawas yang bertugas masa bulan Oktober itu nanti,
sebelum peperiksaan berakhir. Jadual pelaksanaan tugasan ujian pencapaian sekolah rendah agama UPSIA tahun 2022. Okay, Al-Quran akan dilaksanakan secara lisan atau syafawi pada bulan September. Tajwid tugasannya dalam bentuk buku skrap bulan Julai hingga September. Tauhid buku skrap bulan Julai hingga September. Khat ada tugasan juga dalam Julai hingga bulan September. Fiqh ada tugasan dalam bentuk amali dan juga bahan bertulis Julai hingga September. Bahasa Arab karangan dalam bentuk buku skrap dan berlaksana dalam bulan Julai hingga September. Akhlak dalam bentuk buku skrap Julai hingga September. Jawi dalam bentuk lisan pelaksanaan Julai hingga September. Sirah dalam bentuk buku skrap bulan Julai hingga September. Okey, ini adalah jadual pelaksanaan UPSIA tugasan 1 instrumen 1. Dan sukacita dimaklumkan calon-calon akan mendapat jadual seperti biasa yang dalam bentuk buku itu sebelum bulan Ogos ataupun awal minggu pertama bulan Ogos. Dan calon perlu menandatangani perakuan penerimaan borang itu pada helaian muka surat yang terakhir jadual yang akan kita bekalkan dan diserahkan kepada pihak sekolah. Okey. Pelaksanaan yang pertama hari Selasa 16 Ogos 2022 bersamaan 18 Muharram 1444 Hijriah. Pelajaran yang pertama Jawi kertas 1 45 minit. Kemudian yang kedua apa ni? Fiqh 45 minit. Itu hari yang pertama. Bermula daripada pukul 3 tapi calon kena masuk dalam dewan 2.50 dan berakhir pada jam 5 petang. Untuk makluman, pada tahun ini kita laksanakan semua peperiksaan kita pengelolaan jabatan pada sesi petang, tidak seperti biasa di sebelah pagi. Kemudian yang kedua, hari Rabu 17 Ogos 2022, 19 Muharram 1444 Hijriah, mata pelajaran akhlak kertas 1 dan juga bahasa Arab kertas 1. Hari yang ketiga, hari Khamis 18 Ogos 2022 bersamaan 20 Muharram 1444 Hijriah, mata pelajaran Tauhid dan juga Tajwid. Dan mata pelajaran yang akhir adalah pada hari Jumaat 19 Ogos 2022, 21 Muharram 1444 Hijriah, iaitu mata pelajaran Sirah. Ini semua jawab soalan objektif dan menanda di dalam borang objektif yang kita akan sediakan. Dan seterusnya pengawas akan seal dalam plastik hitam itu dan akan dikumpulkan di peringkat zon untuk kita scan melalui mesin nanti. Kemudian penilaian bertulis 2 ataupun subjektif dilaksanakan pada 30 Oktober 2022 hingga 6 Oktober 2022. Susunan mata pelajarannya adalah sama dengan tadi juga. Cuma tarikhnya sahaja yang berbeza. Jawi kertas 2 hari yang pertama, begitu juga dengan fiqh jawi kertas 2. Kemudian hari Selasa akhlak kertas 2 dan juga bahasa Arab kertas 2. Hari yang ketiga hari Rabu 5 Oktober mata pelajaran Tauhid dan juga mata pelajaran Tajwid. Dan hari yang terakhir, hari Khamis, Sirah, kertas 2 dan juga mata pelajaran Khat.
Okey, ini jika sekiranya ada calon-calon yang memerlukan ataupun dikategorikan sebagai calon OKU, iaitu buta, rabun ataupun pelbagai kecacatan dan kemalangan. Mungkin sebelum-sebelum ni ada calon yang patah kaki, ada calon yang patah tangan. Jadi kita berikan kelonggaran untuk penambahan masa 15 minit untuk kertas 1 dan kertas 2. Masa dibentukkan dalam jadual waktu adalah 10 minit. Jadi 10 ataupun 15 minit untuk masa tambahan bagi calon-calon yang kita nilai sebagai calon yang memerlukan tambahan masa. Okey, soalan tugasan. Ujian pencapaian sekolah rendah agama, apa yang perlu ada dalam soalan tugasan itu? Yang pertama, tajuk ataupun arahannya kita akan berikan mulai besok. Kemudian tugasan, tajuk-tajuk apa yang dia perlu sediakan dalam bentuk buku skrip ataupun tajuk yang berkaitan dengan soalan amali, begitu juga dengan ujian lisan. Kemudian kandungan dan serta rujukan. Arahan kepada pentaksir dan juga arahan kepada calon. Jadi dia ada 2 set soalan yang kita akan berikan nanti dalam penilaian tugas pelaksanaan tugasan itu. Satu untuk pentaksir, satu untuk calon. Jadi pihak sekolah perlu print ataupun kita akan berikan dalam bentuk PDF kepada pihak sekolah. Jadi terpulang kepada pihak sekolah macam mana cara nak panjangkan kepada calon dan juga pentaksir. Cuma janganlah pula berikan yang pentaksir itu kepada calon. Jadi di situ ada perbezaannya. Apa yang calon dapat ada pada pentaksir, tetapi calon tidak boleh dapat apa yang ada kepada pentaksir. Okey, ini jadual pelaksanaannya. Julai taklimat kepada calon. Apa yang perlu buat? Satu, merancang dan menyediakan bahan tugasan. Ini adalah tindakan guru dan juga calon. Kemudian bulan Ogos pengurusan bahan. Inilah peringkat calon-calon nak membina buku skrip. Kemudian bulan September semakkan bahan dan penghantaran bahan. Untuk penghantaran bahan ini bagi calon sekolah swasta, minta dihantar kepada JKTPP zone masing-masing untuk kita tanda di peringkat jabatan. Borang skema pemakahan ataupun rubrik untuk soalan tugasan. Ini contoh ya. Yang pertama, dalam daftar kandungan tu perlu ada definisi ataupun fakta, bahagian dalam bentuk putaminda dan sebagainya, jenis-jenis dalam bentuk putaminda dan sebagainya, serta contoh-contoh yang bersesuaian dengan arahan ataupun tajuk. Skala nilai skornya adalah 1 hingga 2 adalah lemah, sederhana 3 hingga 4 dan cemerlang adalah 5. Aspek yang kita nilai ni ada 4 benda. Yang pertama, kandungan buku ataupun tugasan itu, aplikasi kemahiran, pengurusan bahan, amalan nilai murni. Ini semua mata pelajaran ada amalan nilai murni yang akan kita bagi markah secara tak langsung kepada calon mengikut nilaian guru. Ini yang kita hasil dapatan kita daripada tahun lepas, mana tidak ada amalan nilai itu, jadi tahun ini kita masukkan benda itu. Kemudian aplikasi kemahiran adalah dalam bentuk lisan, kemahiran mengaplikasi tulisan jawi dan keesahan dan keaslian. Amalan nilai murni yang kita nak nilaikan, pengalaman nilai-nilai murni melalui sikap dan sahsiah diri seorang Muslim. Markah keseluruhannya adalah 50 markah bagi setiap tugasan yang diberi. Ini contoh contoh rubrik.
Contoh bagi mata pelajaran sirah, ini kita akan buat secara detailnya melalui taklimat setiap mata pelajaran nanti. Jadi ini hanyalah contoh saja bagi mata pelajaran sirah. Yang seterusnya secara detail kita akan taklimatkan mulai besok sehingga hari Khamis. Okey, jadual tindakan pelaksanaan tugasan bulan Julai, taklimat pelaksanaan UPSRA, tindakan pihak sekolah, apa sekolah perlu buat, iaitu taklimat kepada calon dan guru pentaksir. Bila dah dapat taklimat pada hari ini dan juga taklimat mulai besok hingga hari Khamis, maka guru-guru boleh berikan taklimat pelaksanaan kepada calon dan juga guru-guru yang berkenaan. Yang kedua, pelaksanaan penilaian secara tugasan. Kita akan mula pada Julai. Selalunya minggu depan lah, minggu selepas minggu raya haji. Maka sekolah akan laksanakan di peringkat sekolah dengan penyeliaan pihak guru ataupun guru pentaksir sekolah yang sekolah lantik ataupun yang sekolah susun lah. Yang ketiga, penghantaran bahan tugasan dari calon minggu akhir September. Kita tetapkan yang akhir sekali adalah sebelum ataupun 30 September. Hantar markah ataupun soalan tugasan kepada JKT-PP setiap zon. Nombor 3 ni, JKT-PP zon akan menerima soalan tugasan daripada pihak swasta dan juga menerima markah daripada SRA, SIRAS dan juga KAFA. Yang keempat, penghantaran bahan tugasan dari calon Institut Pendidikan Islam kepada semua guru di peringkat sekolah. Ini yang calon ini untuk calon bagi kepada guru-guru di peringkat sekolah. Dia tak semestinya cikgu itu boleh buat penilaian itu pada minggu-minggu akhir. Kalau dah ada calon yang siap sebelum itu pun dah boleh nilai dah, supaya tidak berlaku penilaian pada saat-saat akhir. Dan jika boleh, penilaian itu dilaksanakan secara mengikut apa skala yang kita berikan. Tak nak bagi yang timbang kilo ataupun tengok-tengok cantik di pandangan mata, itu markah kita bagi markah tinggi, padahal tak tengok pun kepada isi ataupun tugasan keseluruhan yang kita berikan. Yang kelima, penghantaran markah tugasan dan syafawi Al-Quran kepada JKT-PP Zon 3 hingga 14 Oktober. Kemudian ujian setara 1 akan dilaksanakan 16 hingga 19 Oktober. Ini kita buat tak seperti tahun-tahun sebelum ini. Pihak sekolah akan mengambil soalan peperiksaan di pihak zon. Okey, yang setara 1 bulan Ogos ini pihak sekolah akan mengambil soalan peperiksaan atau persoalan yang disediakan di pusat zon, bawa balik ke sekolah, laksanakan mengikut jadual yang kita sertakan nanti. Kemudian tak perlu hantar seperti tahun ni sebelum ni, hantar setiap hari. Simpan di pejabat sekolah ataupun tempat yang keselamatannya tinggi. Tunggu hingga hari akhir baru hantar ke pusat zon.
iaitu pada nombor 7, 22 hari bulan Ogos hantar ke pusat zon, dan penandaan akan dilaksanakan secara berpusat di peringkat jabatan, jadi di peringkat jabatan lah. Yang ke-8, penghantaran bahan tugasan dari calon institusi pendidikan Islam swasta ke peringkat zon ataupun JKTPP seperti yang saya katakan tadi, paling lewat 30 September. Dan yang terakhir, ujian setara 2 akan dilaksanakan pada 4 hingga 7 Oktober. Ini seperti akan dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelum ini, iaitu soalan akan diambil oleh ketua pengawas, balik ke pusat zon, dan setelah balik ke sekolah, calon menjawab. Setelah selesai menjawab, ketua akan hantar balik ke pusat zon. Isu-isu tahun 2021. Pemberian markah tugasan tidak mengikut skema yang diberikan. Pentaksir tidak faham cara pemberian markah. Perlu rujuk unit penilaian dan pentaksiran. Terdapat markah diberi tanpa penyediaan tugasan. Antara kesilapan ataupun yang kita jumpa tahun-tahun lepas, ada sekolah yang saya rasa dia bagi timbang kilo lah, maksudnya senang. Iaitu mungkin dia ambil jalan selamat. Kalau ada yang bagi 29 tu, semua calon sekolah dia 29. Kalau ada yang 30, semua calonnya 30. Maksudnya 29 dengan 30, kebanyakan sekolah akan bagi. Tapi bila kita ada unsur-unsur yang kita boleh pertikaikan, maka kita minta supaya dihantar ke jabatan. Bila kita tengok semula, maka apa yang kita jumpa adalah dia tidak mengikut skema yang diberikan. Ada yang jauh langsung daripada apa yang kita harapkan. Ada muka depan, 2 helai pun dah dapat 30 markah. Jadi harap tahun ini perkara-perkara tersebut tidak berlaku, dan harap supaya pentaksir ataupun pihak SUP, guru besar, ketua guru dapat melihat atau memantau pelaksanaan soalan tugasan ini. Okey, sampai situ saja. Habis dah. Ada apa-apa soalan? Husna Mardiah ni pada mana? Soalan Husna Mardiah. Letak soalan itu ambil sekaligus semua subjek atau ambil setiap hari peperiksaan. Seperti saya katakan tadi, untuk ujian setara 1 yang akan dilaksanakan dalam bulan Ogos, sekolah akan ambil semua kertas soalan dan disimpan di dalam bilik ketua guru, guru besar ataupun tempat yang selamat, dan perlu menghantar catatan kertas jawapan OMR itu pada hari yang terakhir, iaitu pada hari Jumaat. Muiz Darul Hafizin, soalan pelajar kami menumpang tempat peperiksaan di SIA. Adakah peperiksaan setara 1 dan 2 dijalankan di sekolah tumpang atau di sekolah sendiri seperti tahun 2021? Seperti saya nyatakan tadi, untuk ujian setara 1 akan dilaksanakan di sekolah sendiri. Di sekolah sendiri, tak kira bilangan calonnya, kalau ada 3 orang pun buat di sekolah sendiri untuk setara 1, dan tidak ada istilah menumpang pada setara 1. Sementara setara 2 barulah akan ada sekolah menumpang, iaitu calon yang sedikit ataupun tidak layak untuk jadi pusat, maka kita akan tempatkan di sekolah yang berdekatan. Okey, Ustaz Yusrizal boleh tanya soalan?
Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Nak tanya kalau yang ujian setara tu, Setara satu ke dua? yang Ustaz kata murid datang petang saja kan? Semua kedua-dua tu murid datang petang. Kalau murid yang SK dia ke sekolah agama pagi, dia SK petang. Okey. Jadi kena buat surat lah ke SK. Ya. Jabatan akan keluarkan lah. Ya, betul. Okey. Ataupun sekolah-sekolah nak buat pun ambil jadual yang kita kepilkan tu, macam minta pelepasan calon tu daripada sekolah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kat saya Hadina daripada sekolah swasta Alumar. Saya nak tanya macam kami ni sekolah sesi pagi. Jadi peperiksaan tu kan buat petang kan? Ya. Jadi kalau kita buat pagi memang tak boleh ke atau memang kena buat petang juga? Sebab sekolah kami memang tak samalah dengan sekolah kafar. Dia sekolah petang, dia sekolah kebangsaan pula kalau Ustaz. Tak ada. Sekolah kita memang daripada pagi pukul 8 sampai pukul 3 je. Jadi anak-anak murid ni memang tak ada sekolah petang. Maksudnya tak ada sekolah kebangsaan pun tak ada. Dia macam ni, bila kita buat peperiksaan awam pengelolaan jabatan, dia adalah selaras satu wilayah, ketiga wilayah, waktu yang sama, hari yang sama. Jadi nak tak nak pihak sekolah ustazah ataupun pihak pentadbir ustazah perlu selaraskan dengan apa yang kita laksanakan di peringkat jabatan, iaitu sesi pagi, sesi petang semuanya. Okey, Ustaz faham. Terima kasih. Sama. Okey, saya Zafiza Abdullah pada ni taklim. Soalannya ujian satu ganti percubaan ke? Tak. Kita tahun ini tidak ada soalan percubaan, tidak ada peperiksaan percubaan. Apa yang budak dapat itu, ujian setara satu itu 30 soalan itu, itulah markah yang akan kita bawa untuk dikumpulkan nanti. Kalau sebelum ni kita buat satu peperiksaan, iaitu bulan Oktober, dalam tu lah ada kertas 1, dalam tu lah ada kertas 2. Jadi untuk tahun ini, kertas 1 kita laksanakan bersama dengan peperiksaan semester ataupun bulan Ogos. Kemudian soalan kertas 2 ataupun subjektif kita akan laksanakan bulan Oktober. Dan perbezaan antara kertas 2 yang sebelum ni dengan yang tahun ini, kalau peperiksaan sebelum ni kertas 2 ada 6 soalan besar. Bahagian B, calon perlu menjawab 4 daripada 6 soalan. Tetapi pada tahun ini, soalan bahagian A yang kita jawab sebelum ini tidak ada dah. Dia cuma ada bahagian B itu saja, tetapi ada 4 soalan jawab 3. Terus sebelum ni 6 jawab 4. Tahun ini ada 4 jawab 3 sahaja. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Umur. Saya daripada Kafar Raudah per-19 nak tanya ujian setara 1 tu diambil kira soalan daripada tahun 1 hingga tahun 4 kan? Ya. Tahun 4. Jadi silibus tu macam kami Kafar tu mungkinlah tak sama dengan SRA kan? Ya. Boleh kami dapatkan silibus macam silibus daripada SRA tak? Macam mana kalau nak ambil silibus tu? Okey, untuk Kafar Al-Rawdah per-19 Putrajaya boleh dapatkan silibus tu daripada Mahmudiyah, Al-Furqan ataupun An-Najah nanti. Hubungi Ustaz Haji Rehan ataupun Ustaz Fauzi ataupun Ustaz Nur Razak. Okey, terima kasih.
Okey, soalan seterusnya Syahid. Saya Syahariah dari Siras Al-Alusi ingin bertanya, adakah PDF maklumat tentang pentaksiran ini akan diberi pada pihak sekolah? Ya, insya-Allah Ustazah. Insya-Allah dalam bentuk PDF nanti. Sekolah Rendah Islam Cahaya Umi, Ustaz Zaimi dan saya, Ustaz Zaimi dari Cahaya Umi nak bertanya, siapakah pentaksir sekolah? Okey, untuk sekolah swasta, sekolah swasta dia tidak ada pentaksir, dia ada guru pembimbing. Dia dan akan ditaksir oleh guru-guru yang kami akan lantik nanti. Jadi apa bahan-bahan yang akan dibina disediakan oleh calon, maka guru pembimbing yang akan membimbing calon-calon untuk membina ataupun menyediakan buku apa panggil? Buku skrip. Walau bagaimanapun untuk jawi iaitu ujian lisan, maka sekolahlah yang akan orang panggil sediakan guru pentaksir. Seterusnya salam Ustaz, untuk subjek fiqh yang amali itu, ya betul, fiqh akan laksanakan secara ujian amali. Ini pun sama juga nanti swasta pun ujian amali, pentaksirnya adalah guru sekolah. Ada. Dia tak sama dengan amali yang UPKK ya. Ini amali lain. Kita akan bagi taklimat pada hari apa. Tengok dua balik untuk taklimat mata pelajaran fiqh hari apa, dia tak sama, bukan kita ambil daripada ujian amali solat UPKK. Baik Ustaz. Seterusnya untuk cakupan yang saya nyatakan tadi tu, setara 1 hingga setara 2 itu, setara 1, setara 2, cakupan mata pelajaran yang akan ditanya ataupun disoal, tuan-tuan ataupun guru-guru yang akan tahu, tengok balik nanti perlu hadiri taklimat yang akan kita nyatakan setiap hari, sebab setiap subjek tidak sama cakupannya. Ada yang subjek untuk setara 1 ada yang ambil daripada 5 hingga 6 saja, tak ambil daripada 1 pun. Dia berbeza setiap subjek. Jadi untuk itulah kita minta supaya tidak ada guru-guru mata pelajaran yang tidak hadir dalam taklimat. Minta hadir dalam taklimat dengan betul-betul cakupan bagi setiap mata pelajaran setara 1 dan setara 2, sebab dia tak sama bagi setiap mata pelajaran. Seterusnya Husna Mardiah. Kalau calon tiba-tiba pindah sekolah semasa tempoh pentaksiran, apa sekolah perlu buat? Dia pindah sekolah kalau sekiranya sekolah itu dalam wilayah persekutuan, tidak ada masalah. Sekolah yang baru boleh buat penilaian, tetapi jika sekiranya dia berpindah luar daripada wilayah persekutuan, ini ada masalah. Untuk yang pertama, menyiapkan soalan tugasan, sebab soalan tugasan itu dia memerlukan bimbingan daripada ataupun tunjuk bawa hari mata pelajaran itu kepada guru yang akan membimbing. Yang kedua, untuk dia hadir untuk menduduki peperiksaan ujian setara dan juga syafawi Al-Quran, kemudian setara 2 pula. Jadi kalau bincang pihak sekolah, bincang dengan ibu bapa berkaitan dengan statusnya, sebab bila jadi macam tu saya tak langsung, saya rasa dia hilang kelayakan untuk menduduki UPSIA pada tahun ni. Assalam, Ustaz nak tanya, taklimat untuk setiap subjek nanti hanya untuk kerja buku skrip atau sekali dengan ujian setara?
Dia macam ni, taklimat itu adalah berkaitan dengan soalan tugasan. Walau bagaimanapun dia ada juga menyentuh ataupun jika ada perkara bangkit berkaitan dengan soalan setara 1 dan 2, boleh tanya kepada orang yang begitu taklimat tu nanti. Yang ketiga, Siti Khairiah. Ustaz, kalau kita dah daftar tapi dia cakap tak jadi ambil UPSRA. Okey, untuk makluman semua pentadbir SUP. Bermula daripada hari ini sehingga 15 hari bulan Julai, jika ada sekiranya murid tercicir ataupun terlewat daftar, maka pihak sekolah boleh buat surat maklum bahawa ini adalah calon yang tercicir dan minta didaftarkan untuk menduduki peperiksaan pada tahun ini. Walau bagaimanapun, jika ada sekiranya calon yang nak menarik diri, ini boleh, tetapi dengan syarat ada hitam putih daripada ibu bapa. Kemudian sekolah akan hantar serai nama yang baru kepada pihak kami untuk kita sediakan orang kehadiran calon untuk setara 1 nanti. Untuk makluman semua, borang kehadiran ataupun borang markah akan dikeluarkan oleh pihak jabatan untuk setara 1. Begitu juga dengan slip pelekat meja nanti. Jadi kita akan bagi pada minggu pertama bulan Ogos itu untuk pihak sekolah cetak dan kepilkan borang itu di dalam plastik hitam sulit nanti. Zuliani, sekiranya murid berhenti tapi nama dan borang dah hantar untuk exam UPSRA, boleh ke buang namanya? Pastikan ada hitam putih makluman daripada ibu bapa untuk dia tarik diri daripada UPSRA, baru boleh keluarkan nama dan hantar senarai nama yang baru. Sebab kita bimbang, kalau tak ada hitam putih nanti pada hari periksa tu dia datang bawa anak dia nak duduk tempat. Padahal kita dah susun nama semua dah. Giliran dah ada, tapi bila dia nak masuk, masalah kat kita pula nanti. Liana, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya pelajar sudah lama tidak hadir ke sekolah tapi pelajar tersebut nak hadir untuk peperiksaan, boleh ke? Ini yang jadi masalah ni. Kes yang sama, kita dia buat surat. Bukan ini pelajar yang ni. Kita buat surat tunjuk sebab kenapa dia tidak hadir. Kemudian kita bagi tahulah realitinya macam mana. Assalamualaikum, ada pelajar yang pindah dan nak periksa UPSRA, ibu bapa sanggup hantar suatu periksa, cuma tempoh masa penyediaan buku skrip boleh ke guru bimbing secara online. Sekolah mana Ustazah ni? Ustazah WhatsApp saya, Fatimah Zahra. Jadi sebenarnya kes ini adalah hilang kelayakan sebab kita dah syaratkan dia perlu bersekolah di sekolah mana-mana sekolah yang berdaftar di wilayah persekutuan. Bila dia berhenti, hilang kelayakan tu lah. Salam Ustaz, boleh ulang balik pemakahan ujian setara, tugasan dan amali. Dia begini, soalan setara 1 ada 30 soalan. Kemudian setara 2 ada 4 soalan, jawab 3 soalan. Kemudian dia ada secara tugasan ataupun amali. Tak Syam kata gabung ketiga-tiga tu 100. Okey, jadi ni. Jika ikut perancangan awal, kita perancangan awal. Ujian setara 1 dia ada 30 markah yang mana merangkumi wajarannya adalah 25 markah. Walaupun 30 soalan kita akan ambil 25 markah. Kemudian setara 2 dia ada 30 markah
wajarannya adalah 25% dan tugasan ataupun amali 50 markah ataupun 50% wajarannya. Walau bagaimanapun ini adalah di peringkat awal dan di peringkat mutamatnya selalunya kita akan nilai balik pada waktu kita buat analisa akhir dalam bulan 10 nanti. Sebab tu markah yang ada di peringkat sekolah tidak sama dengan apa yang ada di peringkat jabatan. Seterusnya, Assalamualaikum Ustaz Aman. Persoalan tak dengar suara. Assalamualaikum Ustaz. Siapa ni? Ini daripada Sekolah Islam Sayumi. Okey. Saya nak tanya tadi Ustaz ada cakap berkenaan dengan guru pembimbing bagi sekolah swasta. Ya. Boleh Ustaz jelaskan apa yang dimaksudkan dengan guru pembimbing dan lantikan guru pembimbing itu daripada mana? Untuk tugasan, guru pembimbing adalah disediakan oleh pihak sekolah sendiri. Guru mata pelajaran tu, guru mata pelajaran. Sebab guru mata pelajaran yang faham apa yang akan hadiri taklimat besok. Jadi mungkin pihak sekolah boleh susun apa aktiviti ataupun jadual yang sesuai untuk mungkin boleh buat setiap hari Selasa, calon akan bawa hasil kerjanya untuk disemak oleh guru pembimbing. Jadi dia ada step-step dia nanti tunggu taklimat yang untuk setiap mata pelajaran dia nanti. Okey, baik Ustaz. Okey, masih Ustaz. Okey, sama. Terusnya dari kita Amira. Saya Ustazah Amira dari Kafa SK dan Kota 2 untuk ujian syafai Al-Quran. Jika terdapat pelajar yang tidak boleh membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dengan baik, bagaimana guru pentaksir pembimbing boleh membantu? Wah, ini bukan kerja saya, Ustazah. Sebab kita tak ada istilah nak membantu di sini. Dia apa yang kita nilai, kita di sini adalah peringkat penilaian. Bila apa kita bagi skema, apa yang kita nak dinilai, jika benda itu tidak ada, maka saya tak langsung budak tu tak dapat nak kuasai. Kalau Ustazah tanya saya macam mana kita nak bantu, masalah. Kena bantu daripada sekarang lagi. Tengok skop apa yang akan disampaikan nanti oleh penyampai taklimat nanti bagi mata pelajaran Al-Quran. Kalau nak bantu dia, bantu daripada skop-skop yang akan dinyatakan nanti. Apa contoh hitam putih yang diperlukan? Apa detail yang kena ada dalam hitam putih? Dia ringkas saja Ustazah. Hitam putih ni maksudnya dia ada nama anak, nama dia, maklumkan bahawa dia nak tarik diri daripada menduduki UPSAE pada tahun ini. Itu pun dah cukup. Maksudnya dia ada pengakuan daripada waris yang nak tarik diri dan perlu ada tanda tangan lah dengan tanda tangan digital pula. Saya nak tanya bagaimana nak lihat selain nama calon dan semakan sudah berdaftar ke belum? Dan tempat tumpangan Q-Mines anak Putrajaya. Okey, untuk calon yang ada masalah ataupun yang kita ragukan kelayakan untuk kelayakan syarat untuk duduki UPSAE, kita akan hubungi pihak sekolah. Kalau tak ada hubungi itu, maksudnya calon sekolah tu layak duduki semuanya sekali. Dan senarai nama ataupun senarai pendaftaran itu akan kita maklumkan kepada pihak sekolah sebelum bulan 8 nanti. Ummu Hatim, daripada mana Ummu Hatim?
Ada maksud saya tadi ni, saya tanya buku scrap tu apabila setelah kita guru yang bertugas menanda semua tu, kita perlu hantar ke jabatan juga? Tak perlu. Kecuali kalau diminta. Memang kita akan mintanya. Selalunya kita akan minta untuk sekolah hantar, tapi dalam keadaan orang panggil bukan semua, hanya calon-calon tertentu yang akan kita minta. Kes-kes tertentu mungkin kalau markahnya tinggi kita nak ambil jadikan contoh, mungkin kita akan minta juga dalam 2-3 tugasan untuk kita simpan sebagai bank untuk kita buat rujukan di kemudian hari. Seterusnya, tak ada kah? Recording stopped. Recording start. Okey, Awang Fikri, untuk soalan tugasan, Kafah swasta hantar kepada JKTPP zon masing-masing dan pihak jabatan akan lantik guru-guru yang berkenaan untuk menanda soalan tugasan tersebut. Kemudian RMR, Assalamualaikum Ustaz, berkenaan dengan silibus UPSAE sebelum ini merangkumi 3 hingga 6 sahaja. Tahun ini 1 hingga 6. Sebab tu saya kata tadi, ada yang subjek, walaupun saya kata tadi 3 hingga 6. Tetapi sebenarnya yang sebelum ni pun ada dia ambil daripada tahun 1 hingga tahun 6. Tengok kepada subjek. Sebab tu saya kata kena dengar taklimat daripada setiap subjek dia berbeza. Ada subjek yang ruang lingkupnya luas, jadi dia boleh ambil 4, 5, 6. Kalau ada yang skopnya kecil, jadi dia terpaksa ambil daripada tahun 1 lagi. Contohnya tauhid kan, dia tanya rukun iman. Rukun iman mestilah tahun 1. Tapi kenapa dia tanya padahal sepatutnya tahun 3 hingga tahun 6. Jadi tengok subjek yang tertentu. Dia tak sama dia punya skop atau pencakupan dalam soalan itu. Terusnya, dah? Minta isi kehadiran ya. Setakat ini ada 310 sahaja yang isi, padahal kehadiran kita 360 lebih. Ada yang tak isi link kehadiran? Mohon isi link kehadiran. Balkis, salam Ustaz, boleh ke pihak Jawi keluarkan memo kepada Kafah untuk memberikan kepada ibu bapa penjaga pelajar tertentu tentang kalau kehadiran tidak mencukupi peratus yang dikehendaki sepanjang sesi persekolahan, otomatik tidak layak untuk ambil peperiksaan UPSAE tahun ini. Ini adalah syarat asas kepada UPSAE itu sendiri dan tak perlu pihak Jawi keluarkan surat. Sekolah-sekolah pun sendiri maklum, keluarkan yang pertama peringatan kepada calon kali yang pertama, kali yang kedua, kali yang ketiga. Dia seperti biasa juga sama dengan tindakan calon tidak hadir seperti biasa pun sehingga calon itu boleh digantung dan seterusnya. Ini adalah daripada tindakan pihak sekolah sendiri. Syarat yang kita bagi itu syarat asas. Ibu bapa pun dah tanda tangan benda itu dah. Seterusnya,
Seterusnya, Ustaz setakat ini sudah faham dan kita perlu hadiri taklimat seterusnya untuk mudahkan lagi urusan seterusnya. Ya betul Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Untuk taklimat guru subjek esok boleh tak tunjukkan soalan contoh tugasan yang baik sebagai panduan guru penilai? Dia macam ni, tahun lepas kita ada bagi soalan tugasan, contoh tugasan yang baik. Bila kita bagi contoh soalan tugasan yang baik, ada guru-guru kita dia buat kebanyakan contoh itu dan berikan kepada calon-calon. Apa yang kita dapat, semua calon di sekolah berkenaan ataupun majoriti calon di sekolah berkenaan buat sebiji macam mana contoh. Ayatnya pun sebiji sama dia boleh contoh. Jadi masa taklimat nanti ada subjek-subjek tertentu akan tunjuk dia punya contoh tugasan yang baik. Walau bagaimanapun contoh-contoh itu tidak akan diberikan kepada pihak sekolah. Dia hanya akan tunjuk masa taklimat sahaja. Boleh Okey, 1 minit lagi. Adalah Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Hikmah daripada Kepala Putra. Ya saya Ustaz. Nak tanya pasal keciciran calon ni. Luas sikit lah Ustaz. Termasuk tak untuk yang UPKK punya? UPKK tak ada dah Ustaz. UPKK dah tutup dah. Itulah ada parent bertanya itu. Tak ada dah. Dia bersekolah yang KKK insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okey, dah habis dah, tak ada apa-apa soalan dah. Saya serahkan kembali kepada Ustazah. Ya. Ustaz Muhammad. Alah. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Apa ni? Saya nak tanya yang berkenaan dengan pemakahan tu kan, macam kalau tahun lepas kita untuk UPSRA dari segi ujian kan kita jawab secara online kan. Ya. Kemudian itu 70 markah, dan dari segi tugasan buku skrip 30 markah. So ya. 100. Jadi yang untuk tahun ni ada 3, iaitu ujian bertulis, tugasan dan juga amali. Jadi tugasan tu ketiga-tiga tu ada pembahagian markah sama. Dia macam ni, dia tugasan /amali/lisan, dia salah satu, bukan dalam tugasan tu dia ada 3-3. Oh, maknanya setiap dia ada 3 instrumen. Ya, yang pertama instrumen 1 adalah tugasan /amali/lisan, salah satu. Yang kedua setara 1 dan yang ketiga setara 3. Oh, okey. Jadi tengok kepada taklimat yang akan dinyatakan nanti, soal subjek itu dia tugasan atau amali atau lisan. Okey, terima kasih Ustaz. Faham. Bersama. Video recording untuk taklimat ni ada ke? Sudah. Saya pun tak record Ustaz. Lupa. Tapi ada, saya tengok di sini ada video recording, tak tahu siapa yang record, saya tak tahu. Tanya, cuba tanya. Ya. Okey, Husna Mardiah. Ujian setara 1, kalau calon tak hadir boleh buat ujian ulangan tak? Okey. Tidak hadir salah satu daripada instrumen, 3 instrumen yang kita nyatakan. Soalan tugasan itu kita tolak tepi sebab dia 3 bulan. Mustahil budak tidak dapat siapkan walaupun sedikit. Tapi untuk setara 1 dan setara 2, kita selaraskan. Jika sekiranya calon tidak dapat hadir salah satu, sama ada setara 1 atau setara 2, perlu kemukakan dengan bukti-bukti. Kalau ada kematian, sijil kematian. Jika kena COVID,
surat daripada KKM, itu juga atau sebab-sebab lain ada operation ke apa, perlu nyatakan surat daripada pihak yang berkenaan. Maka kita akan susun jadual balik, selaraskan untuk duduki peperiksaan secara ulangan. Boleh. Saya nak ni. Ya. Aduh. Okey, saya tanya. Boleh tak bagi talimat kepada ibu bapa? Dialah pihak sekolah lah bagi talimat kepada ibu bapa. Nanti kita bagi slide. Okey, sampai sini saja talimat saya pada pagi ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Samila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita tak suara? Okey, alhamdulillah. Selesai sudah taklimat yang disampaikan oleh Zaman Bina Bahasan, dan untuk esok sesi kami adalah taklimat berkaitan membacakan bagi masuk pelajaran yang telah disusun tadi. Jadi pihak kami berharap semua guru masuk pelajaran akan hadir untuk mendengar setiap satu taklimat berkaitan tugasan tersebut secara terperinci, di mana dalam tugasan dalam taklimat tersebut akan diberitahu bagaimana guru sebagai pentaksir ataupun penilai untuk memberi maksud kepada tugasan anak murid, dan bagaimana cara guru membimbing murid yang sebagai calon PSRA untuk menyiapkan tugasan-tugasan tersebut. Dan tugasan-tugasan tersebut bagaimana yang dimaklumkan oleh amal berbeza mengikut masa pelajaran. Ada yang melibatkan kan, ada yang melibatkan amali, dan ada yang melibatkan subjek. Jadi kami berharap semua guru masuk pelajaran dan bagaimana Al-Quran kalau semua nak masuk, guru masukkan yang masuk. Okey, itu saja perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir dalam platform Zoom, dan kepada yang hadir di sini juga DKTP dan Universiti Layan dan Taksiran. Jadi kita okey, sebelum kita beredar di pohon sekali buka kamera untuk kita bergambar di alam maya. Buka kamera semua. Ada yang tak ada kamera. Okey. Kita akan ambil satu persatu Ada 14 bahagian ni. Okey. Faham ni. Okey. Sama saya buat. Tengok. Okey. Jangan lebar. Tadi macam mana macam pasti. Okey, terus. Tutup tak lampu bilik? Okey, terima kasih. Kita dah bersama-sama 30
jumpa lagi untuk talimat kita pada hari ini dengan satu hasil yang telah kita bawa di live. Terima kasih semua.